Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pertama sekali Ustaz ucapkan tahniah kepada para pelajar yang berjaya sampai ke sesi pengajaran dan pembelajaran kita untuk kali ini. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pengajian kita pada wahdah ar-rabi'ah, iaitu pada unit yang keempat. Al-mawdu' dan tajuknya Hayya nuhafiz ala nazafati sakan. Qism al-jumlah al-mufidah, ini bahagian jumlah al-mufidah ialah perkara yang Ustaz akan sentuh di bawah tajuk Hayya nuhafiz ala nazafati sakan. Jom kita jaga kebersihan tempat tinggal kita ataupun kediaman kita. Baik. الجملة المفيدة إن شاء الله أرجو أن تتبعون هذه الدراسة معي. أنا أقرأ الجمل أولا وأنتم تتبعون قراءتي إن شاء الله. طيب، 1 2 3. أنت مهتمة بنظافة بيئة العالم. أنتما مهتمتان بنظافة بيئة العالم. أنتن مهتمات بنظافة بيئة العالم. أنت رئيسة في مشروع التدوير المدرسي. أنتما رئيستان في مشروع التدوير المدرسي. أنتن رئيسات في مشروع التدوير المدرسي. الحمد لله. نواصل. أنت مشتركة تشتركين في نشاط تنظيف السكن. أنتما مشتركتان تشتركان في نشاط تنظيف السكن. أنتن مشتركات تشتركن في نشاط تنظيف السكن. Alhamdulillah. Jayid. Wal'an, InsyaAllah Ustaz akan terangkan kepada awak berkenaan dengan qawaid. Jadi
Ustaz ambil sepotong ayat daripada jumlah mufidah yang kita baca tadi, iaitu anti mushtarikatun tashtarikina fi nashati tawzifis sakani. Di sini Ustaz nak terangkan pada awak berkenaan dengan komponen dalam jumlah. Jadi sebagaimana yang telah kita belajar, komponen pada jumlah dilihat pada bentuk jumlah tersebut. Kalau jumlah fa'aliyah, maka komponen yang perlu ada adalah fa'il, sama ada fa'il madhi, mudhari' ataupun amar. Kemudian diikuti dengan fa'il ataupun pembuatnya. Dan juga dilihat pada maf'ulun bih yang kena buat. Adapun untuk jumlah ismiyah, maka ada dua komponen yang perlu kita tengok, yang perlu kita lihat. Ya. Jadi komponen yang pertama adalah mencari di mana ataupun apakah mubtada'nya, iaitu subjek. Kemudian mencari khabar ataupun predikat atau predikatnya. Baik. So melihat kepada jumlah yang telah dipetik dari apa yang kita baca, anti mushtarikatun tashtarikina fi nashati tadhifis sakani. Di sini ada dua pecahan khabar. So mubtada'nya adalah anti dan khabar yang pertama adalah mushtarikah. Ini yang biasa adik-adik semua belajar sebelum ni dalam kelas. Contoh yang ustaz buat, at-talibu nasyitun ataupun at-talibah nasyitatun. Dan syarat kepada mubtada' mestilah ma'rifah dan khabar mesti nakirah. Okey. Dan khabar dia menerangkan maksud mubtada' serta dia mengikut mubtada' pada tadhkir wa ta'nis dan juga pada segi bilangannya. Itu. Baik. Jadi di sini ada satu lagi penerangan. Okey, kerana khabar itu berfungsi sebagai menerangkan kepada mubtada'. Di sini ada dua penerangan kepada mubtada', iaitu mushtarikah, peserta. Itulah penerangan pertama pada anti. Dan seterusnya penerangan kedua adalah tashtarikina fi nashati tawzifis sakani, adalah penerangan kedua kepada mubtada' anti tadi. Jadi di sini kerana buku teks anda bagi contoh seperti ini, maka guru terpaksalah bagi penerangan supaya anda nampak sebahagiannya. Okey, walau macam mana pun tetap tidak lari daripada basic ataupun asas membina jumlah ismiyah, mesti ada mubtada' dan juga ada khabar. Kita beralih pada slide yang seterusnya, iaitu jumlah mufidah yang mana dalam bentuknya ataupun syaklus su'ali wal jawab, bentuk soal dan jawab. Baik. Untuk soal dan jawab, ustaz hanya ambil dua potongan lah. Okey, baik. Yang dimaksudkan dengan soal ialah orang yang bertanya dan jawab orang yang ditanya. Baik, kita tengok pada slide yang diberikan. Okey, berikan tumpuan anda pada apa yang akan dibacakan. Lihat pada slide ini. Limadha tujammi'in al-azbal al-kathirata fi as-sahati? Ini adalah soalan. Soalan ini ditanya kepada siapa dan berapakah golongan ataupun berapa orangkah yang ditanya. Macam mana kita nak tengok orang ni seorang ke, dua orang ke, ataupun lebih daripada dua, maknanya 3 dan ke atas ataupun ramai. Maksud ustaz, orang yang bertanya tu tanya kepada orang yang ditanya. Jadi orang yang ditanya tu berapa orang? So kita nak tengok, nak tahu berapa, kita tengok pada ayat yang diberikan ataupun jumlah tersebut. Limadha tujammi'ina? Baik, tujammi'ina fi'il apa? So anda cek dalam tasrif fi'il, anda akan jumpa tujammi'ina adalah fi'il mudhari' untuk
anti. Okey. Baik. So, anda dapat tahu bahawa yang ditanya adalah seorang perempuan. Sebab tu tengok jawapan dia, dia gunakan ujammi'u. Maknanya, dia jawab untuk dirinya sendiri. So, tengok jawapan dia. Ujammi'ul azbal al-kathirata li'a'mala masyru'at tadwir. So, di sini kali adatu istifham yang digunakan adalah limadha. Dan kemudian dhamir yang terlibat adalah dhamir mukhatab, yakni dhamir yang kita bercakap dengannya. Dhamir mutakallim ana dan nahnu. So mutakallim ni bercakap dengan mukhatab. Siapakah mukhatab? Kalau mukhatab anta, antuma, antum. Kalau mukhatabah anti, antuma, antunna. Okey, yang ni adik-adik kena tahulah. Itu basic asas tu ya. Baik. Kemudian contoh yang kedua, limadha tujammi'anil azbala al-kathirata fis sahah. So tengok dalam tasrif, tujammi'ani berapa orang? So anda akan jumpa tujammi'ani untuk apa orang? Untuk dua orang. Okey, baik. So bila dua orang, dia akan jawab saya ke ataupun kami. Maka tengok pada jawapannya, dia gunakan nujammi'u. Maknanya kami. So dia jawab nujammi'ul azbal al-kathirata lina'mala masyru'at tadwir. Dan sama juga di bawahnya, cumanya limadha tujammi'na merujuk kepada lebih daripada dua. So di sini bukannya anta, bukannya antuma, tujammi'na untuk antunna. Okey, so dikeluarkan kepada anda ada 3 dhamir mukhatabah yang terlibat, iaitu anti, antuma dan juga antunna ya. So jawapan pada antunna digunakan dengan jawapan kami. Nujammi'ul azban al-kathirata lina'mala masyru'at tadwir. So ini contoh yang pertama. Kita tengok pada contoh yang kedua dalam konteks anda. Tadi dia menggunakan adatu istifham limadha. Di sini dia gunakan adatu istifham yang sedikit berbeza, iaitu lima. Adapun adik-adik kena tahu, limadha dan lima sama saja maksudnya. Okey, maksudnya apa dia limadha atau lima? Kenapa? Okey. Dan di sini dhamir yang terlibat adalah hiya, huma dan hunna. Okey, di mana kita boleh kenal pasti dhamir ini hiya, huma dan hunna melihat kepada jumlah ataupun kalimat yang ada pada jumlah yang diberikan. So tengok pada soalan dia, syaklus soal. Lima tuhibbu at-talibah an tujammi'a al-azbala fi majma'in nufayat? Maka jawapannya at-talibah tuhibbu an tujammi'a al-azbala litafsila anwa'aha al-mukhtalifah. Sama juga yang di bawah, yang membezakannya adalah at-talibah, kemudian at-talibatani, kemudian an tujammi'a. Ada berlaku sesuatu di situ jika anda perhatikan. Okey. Begitu dengan jawapannya, at-talibatani tuhibbani an tujammi'a. Okey, dapat lihat pada perbezaan yang ada di situ. Okey. Kalau tak nampak tak apa, nanti kita akan belajar, kita akan tengok ya. Dan seterusnya, lima tuhibbut talibat. Ni ramai. An yujammi'na. So jawapannya di bawah tu, at-talibat yuhibbibna an yujammi'na. Baik. Apa yang kita nak tengok di sini? Di sini kita akan tengok beberapa perkara berkaitan dengan qawaid dalam bahasa Arab. Okey, baik. Kita akan tengok slide yang seterusnya. Dua contoh yang Ustaz ambil daripada muka surat yang tadi, okey, iaitu at-talibah tuhibbu an tujammi'a al-azbala litafsila anwa'aha al-mukhtalifah. Yang berwarna merah. Yang keduanya muthanna muannath. Tadi mufrad muannath, ni muthanna muannath. At-talibatani tuhibbani an tujammi'a al-azbala
litafsila anwa'aha al-mukhtalifah. Baik. So, apa yang perlu anda tahu? Pertama sekali, statement ini menggunakan satu pendekatan yang baru ataupun jumlah ini menggunakan satu pendekatan qawaid yang baru untuk anda semua belajar. Apa yang barunya? Tengok pada rakam 1, an dan fi'il mudhari'. Yang dimaksudkan an dengan fi'il mudhari' adalah kalimah an tujammi'a. Ini tujammi'a ni, kalau anda tengok dalam tasrif fi'il, jamma'a yujammi'u tujammi'u. Baik. So, at-talibah tujammi'u asalnya, tetapi telah menjadi tujammi'a kerana adanya adatun nasbi. Okey. Adanya an. Adawatun nasbi nombor 2, rakam yang kedua, adawatun nasbi banyak. Antaranya an, lan, idzan, kai, lam at-ta'lil, hatta, fa as-sababiyyah, waw al-ma'iyyah, okey, lam al-juhud. Okey, tadi yang tu ada lagi ustaz. Tak teranglah semua contoh sebahagian sahaja. Adapun yang terlibat pada hari ini adalah 2, adatun nasbi iaitu an, dan satu lagi adalah lam at-ta'lil. Di mana lam at-ta'lil? Tengok pada contoh yang atas sekali, litafsila. Baik, litafsila ni sepatutnya litafsilu, tapi telah dibaris ataskan pada huruf lam yang terakhir. Kerana lam di depan itu yang berbaris bawah nampak macam huruf jar, tetapi dia bukan huruf jar, dia adalah adatun nasbi. Okey, namanya lam at-ta'lil. Kan apa maksud ta'lil? Maksudnya sebab kepada apa yang dibuat. Tengok, at-talibah tuhibbu an tujammi' al-azbal. Pelajar perempuan itu suka untuk mengumpul sampah. So, kenapa dia suka kumpul sampah ni? Litafsila. Tujuan ni lah apa? Untuk mengasingkan anwa'aha al-mukhtalifah. Jenis-jenis sampah ni yang pelbagai ni nak asing. Sebab apa? Ada sampah yang boleh dikitar semula. Okey, nampak tak? Okey, dari sekalian. Cuma ustaz nak terang lagi di sini. An tujammi'a ni adalah satu bentuk masdar muawwal. Tengok rakam 1 tadi. Masdar muawwal yang memberi maksud, maksudnya apa dia? Tujammi'a ni memberi maksud tajmi'. Anda akan tengok dalam tasrif. Okey, jamma'a adalah fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya adalah yujammi'u. Oleh kerana ada an, jadi yujammi'a. Di sini tujammi'a kerana at-talibah. Kalau at-talib akan jadi yujammi'a. Baik. Kalau anda nak gunakan masdar yang lain ataupun namanya masdar yang sarih, menggantikan masdar muawwal. Masdar muawwal ni dia an dan fi'il mudhari'. Anda boleh gantikan dengan masdar sarih di situ. At-talibah tuhibbu tajmi' al-azbala. Di sini. Itulah perlunya anda belajar tentang apa tu masdar. Okey, insya-Allah kalaulah ada masa nanti saya akan terangkan berkenaan dengan masdar. Insya-Allah ya. Litafsila adalah satu kalimah yang digabungkannya dengan fi'il mudhari' yang digabungkannya dengan lam at-ta'lil, maka telah dimansubkan ataupun telah menjadi baris atas pada fi'il tersebut. Okey, kerana adawatun nasbi, alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathah, baris atas. Adapun untuk yang musanna, maka berlakunya hazaf nun. Okey, hazaf nun. Tengok contoh yang kedua, musanna muannath. At-talibatani tuhibbani an tujammi'al azbala litafsila anwa'aha al-mukhtalifah. So di sini at-talibatani dua orang. An tujammi'a. Tujammi'a ni asalnya apa? Asalnya tujammi'ani, tetapi telah dibuang nun di belakangnya kerana ada an di depannya. So, an dengan fi'il adalah satu bentuk masdar muawwal yang mana anda boleh gantinya dengan masdar sarih. Apa bentuk dia? Sama dengan tadi.
Antu jami'a ditukar kepada tajmi'. Ini kaedah. Maknanya ustaz ajar pada awak boleh guna je membina masdar yang lain selain masdar muawwal. Dalam konteks dia bagi masdar muawwal, tapi kalau anda dah tahu cara nak ubah dia, belajar masdar, anda boleh guna, tak ada masalah, insya-Allah. Okey. Kemudian litafsila asalnya litafsila ni, tetapi dihazafkan nun juga kerana ada lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Okey, baik. Dan begitulah yang seterusnya. Ingat, yang melibatkan awatun nasbi, dia akan menghazafkan nun pada musanna dan pada jamak mudzakkar salim. Adapun muannas salim dia kekal dekat itulah yang Ustaz beritahu. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk pada bahagian aktiviti. Okey, aktiviti ni mudah saja. Ustaz minta semua pelajar, kalau ada kemudahan, sediakan sehelai kertas dan kemudian pensel. Okey, aktiviti yang kita nak buat bersama-sama ni adalah pertama sekali al-istima'. Okey. Maksud nak uji kemahiran mendengar awak dan juga menulis awak. Jadi ustaz akan baca. Pertama sekali anda dengar. Kemudian anda tulis apa yang ustaz baca. Dan seterusnya anda kena buat apa? Bina'ul jumlah. Anda kena bina jumlah. Jumlah apa kena buat? Okey. Kawinu jumlatain istifhamiyatain. Pertama sekali jumlah istifhamiyah. Soalan pertanyaan. Okay, anda kena buat soalan pertanyaan tu. Okay, jumlah pertanyaan. Maafkan saya. Jumlah pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama tu dia menggunakan kalimah, menggunakan adat limadha ataupun lima. Yang keduanya, anda bina satu soalan yang lain berdasarkan jumlah yang ustaz bagi itu menggunakan adawat istifham selain daripada limadha ataupun lima, mana yang anda telah belajar sebelum ni. Baik, tengok pada slide seterusnya contoh al-mithal. Okey, jadi ustaz baca contohnya. Okey, contoh anda bayangkan ustaz baca, yang hijau tu ustaz baca. So yang kuning tu apa yang awak tulis? So apa yang ustaz baca? Al-talibu an-nashitu mushtarikun fi nashati tawzif as-sakani. So anda tulis at-talibu an-nashitu mushtarikun fi nashati tawzif as-sakani. Baik. Kemudian lepas anda tulis apa yang ustaz sebut, okey, anda bina daripada apa yang anda tulis tu dua soalan. Soalan yang pertama dia mesti ada menggunakan adat istifham tadi, iaitu limadha ataupun lima. Dan yang kedua anda create, okey, buat satu jumlah istifhamiyah yang menggunakan adat istifham yang lain yang anda tahu, okey, yang pernah kita belajar. Okey, contoh di sini, limadha tashtariku at-talibun nashid fi nashat at-tawzif as-sakani. Yang kedua, man tashtariku fi nashat at-tawzif as-sakani. Okey, tujuannya supaya anda memarasah ada waktu istifham, penting untuk buat karangan. Okey, baik. So kalau anda telah bersedia, kita beralih pada bahagian aktiviti. Dua soalan sahaja, okey, tak banyak. Baik. Hal antum musta'idun? Adakah anda telah bersedia? Jadi ustaz harapkan anda semua telah bersedia ya. Baik, ustaz akan bacakan jumlah. Istami'u. Nujammi'u al-azbal al-kathirata lina'mala mashru' at-tadwiri. Ukarrir marrah thaniyah. Ustaz ulang kali yang kedua. Nujammi'ul azbalal kathirata lina'mala mashru'at tadwiri. Okey, jumlah yang kedua, jumlah al-thaniyah.
أجمع الأزبال الكثيرة لأعمل مشروع التدوير. مرة ثانية. أجمع الأزبال الكثيرة لأعمل مشروع التدوير. Baik, dua-dua jumlah ni sama je lebih kurang. Ada sikit saja perbezaannya. Jadi anda cuba buat menggunakan adawat istifham tadi, adawat istifham, dan juga satu jumlah yang anda buat menggunakan adat istifham yang lain. Okey, yang tu insya-Allah nanti ada masa kita akan semak lah. Okey. Sebab latihan banyak lagi ni. Baik, seterusnya ya. An-nasyatu tsani, aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti yang kedua ni tak payah pun. Ihfazu wa marisu. Ustaz minta anda tengok pada dua jumlah. Okey, bentuk gaya penulisan jumlah yang cantik ini. So, tengok, perhatikan. Kita nak, Ustaz nak anda semua ni, semua pelajar boleh memerosah. Kerana apa dia? Anda boleh gunakan ayat ni ketika buat karangan, bahkan untuk bercakap pun boleh. Bila orang tanya, anda boleh jawab macam ni. Alhamdulillah, Masya Allah, berjaya belajar bahasa Arab. Okay? Baik. Uridu an usyarika fi masyru' at-tanzif liuhafiza ala nazafat al-hayy. Saya mahu menyertai. An usyarika tu maksudnya nak menyertai. Okey. Nak menyertai. An usyarika, untuk menyertai ya, untuk menyertai fi masyru' at-tanzif. Okey, dalam program gotong royong liuhafiza ala nazafatil hayy, untuk saya menjaga kebersihan kawasan. Okey, baik. Nahnu nuhibbu an nujammi' al-azbal. Kami suka untuk mengumpulkan sampah-sampah sarap ni. Linafsil anwa'aha, tujuannya apa? Untuk mengasingkan jenis-jenisnya al-mukhtalifah, yang berbeza. So di sini tak payah apa, anda baca merasah elok, dan di sinilah latihannya, iaitu terjemah. Okey, sama-sama kita buatnya dalam kertas yang telah anda prepare tadi, telah sediakan tadi. Terjemahkan ayat-ayat yang telah dibuat ni. Okey. So insya-Allah tak ada masalah kok. Okey, anda bolehlah merujuk pada kamus sebelum merujuk pada Google. Kalau anda rujuk Google Translate, kena beringat sebab apa? Kadang-kadang Google Translate ni dia bukannya kamus. Kadang-kadang dia tak kena pada nahwu dia. Okey, kalau orang buat tesis, orang buat assignment, main copy paste dalam Google Translate, cikgu yang belajar bahasa Arab dia akan tahu ini adalah satu plagiat ataupun penipuan, meniru. Okey. So ada sekalian, cuba buat yang terbaik, okay? InsyaAllah. So terjemah saja yang ni. Alright, seterusnya kita akan tengok latihan seterusnya untuk awak. At-tadribat maharatul kitabah, kawin jumalan mufidatan al-kalimati wa tarakib adah. Yang ni pun sama, anda boleh tengok lepas ni. Buatlah latihan tu, iaitu jadikan kalimah dan tarkib ni dalam bentuk jumlah. Okey, itu saja Ustaz rasa untuk hari ini. InsyaAllah anda akan ikuti kuis bersama dengan Ustaz Azuddin, dan juga latihan yang Ustaz bentukkan dalam bentuk soft copy untuk anda siapkan. InsyaAllah. Okey, siapa yang berusaha, insya-Allah adalah ganjarannya di sisi Allah. So kami guru-guru buat yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan anda semua dapatlah memberikan terbaik untuk kami juga, insya-Allah ya. Okey, jaga diri elok. Okey, stay at your home. Taati ibu dan ayah, buat kerja, hafal Quran jangan lupa, jangan malas. Okey, cuba untuk hafal muka surat baru dan murajaah juzuk yang telah anda hafal. Dan seterusnya, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.